So, kita nak tahu kenapa Islam ni sangat mementingkan perihal halal dalam pemakanan. Betul. Pagi ini kita bersama dengan panel pakar halal negara iaitu Ustaz Muhammad Amri Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Awi dan Anas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kita nak tanya perihal halal ni Ustaz. Halal lah. Kenapa dalam Islam ni dia mementingkan halal dalam pemakanan kan? Ya. So kenapa Islam sangat mementingkan aspek basicnya halal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Zayan Salam Bros ini yang sudi jemput saya nak kongsikan berkenaan dengan halal ini. Soalan yang diberikan tadi tentang mengapa Islam sangat mementingkan. Satunya kita kena yakin bahawa inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpegang kepada Al-Quran ya. Dalam Al-Quran yang mana Allah sebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah sebutkan wahai sekalian manusia. Sebenarnya Mawi dan juga Anas tuntutan mencari yang halal ini bukan hanya kepada orang Islam saja, tetapi Allah suruhkan kepada orang bukan Islam juga. Ya Yohanes wahai sekalian manusia. Termasuk orang bukan Islam. Sebab tu Jakim kami promosikan konsep halal for all, halal untuk semua. Halal untuk semua orang. Cuma bagi orang Islam memang wajib kulu ni makan, termasuklah kita gunakan, manfaatkan yang konsepnya halalan thayyiban. Sebab dia ada kaitan dengan kalau kita tidak ikut konsep yang halal dan thayyiban ini, maka kita termasuk golongan yang orang-orang yang mengikut amal syaitan. Sebabnya sebagaimana yang juga diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, ayul lahmin nabata minal haram fannau aulabi. Setiap daging yang tumbuh yang membesar dengan sumber yang haram ni, maka Nabi kata fannar wa aulabi, maka nerakalah yang paling layak bagi kita. So kita kena faham kalau kita ambil perkara yang tidak halal, haram, terutamanya doa kita itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni, Mawi dan juga Nas, doa merupakan wifi direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita hari ini tak ada wifi memang tak boleh hidup. Kita perlukan pada wifi. Tak ada wifi okey lagi. Ya, tak ada wifi ni maka kita memang tak boleh hidup sebab banyak ramai wifi dalam wifi kita kadang-kadang. yang saya nak sebutkan doa itulah yang menjadi talian hayat kita dengan Allah Subhanahu Taala. So antara yang boleh memutuskan talian hayat wifi ini Nabi sebut wa ma ta'amu haram wa ma syarabu haram. Makanan kamu itu haram, minuman kamu itu haram. Itu boleh memutuskan talian hayat wifi kita dengan Allah Subhanahu taala. Kemudian Nabi sebutkan lagi wa mal basu haram. Pakaian kamu itu haram. Fashion ini. Fashion. Kalau fashion yang tidak syariah compliant menyebabkan juga doa kita dimakbulkan. Dan juga apa juga yang membawa kepada yang haram, fa'anna yustajab. Bagaimana doa nak dimakbulkan. Sebab itulah saat ini Mawi dan juga Anas, kita dalam keadaan yang pandemik ini, yang paling kita ada senjata adalah doa. Doa itu senjata yang paling kuat. So dia ada cukup rapat kaitannya makanan yang halal dengan doa yang nak dimakbulkan oleh Allah. Okey Ustaz, baik. Bila Ustaz sebut pasal halal, tapi mungkin ada orang yang tak tahu konsep bila Ustaz sebut halalan thayyiban. Apa beza halal dengan halalan thayyiban? Itulah bila kita sebut bahawa tak semua yang halal tu baik dan juga tak semua perkara yang baik tu halal. So dalam hal ini Allah gabungkan dua ciri iaitu konsepnya halal dan thayyiban. Maka yang halal ini maksudnya dia mesti patuh dari sudut hukum syarak dan juga hukum-hukumnya, dan juga yang keduanya termasuk juga dia mesti selamat dimakan, mesti selamat digunakan. Contoh kita katakan bahawa kita makan sesuatu mi goreng yang ada
paku yang ada batu dalam tu yang boleh menyebabkan kemudaratan. Kita makan sesuatu perkara yang bahan-bahannya yang ada itu bahan-bahan yang boleh mendatangkan kemudaratan, yang tak selamat, yang tak bersih. Konsep yang lain, contoh katakan apa Temawi ni orang yang jenis orang yang maskulin, contoh yang mana dia menggunakan kosmetik memang cantik, tetapi kosmetik ni ada campuran yang tidak baik yang boleh memudaratkan, maka dia tidak boleh dianggap sebagai konsep halalan thayyiban. Ataupun juga minum air yang memang halal tapi air itu diambil air sebelum itu, air curi, tak halal juga. Jadi semua skop ini dilihat. Juga itulah antara perkara yang sangat-sangat dititik beratkan dalam konsep pemberian segi halal oleh pihak JAKIM, oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri, mengambil kira semua faktor-faktor ini. Jadi kita jangan fikir bahawa konsep halal ini hanya bab sembelih, bukan babi, bukan arak saja. Tidak. Konsep halal konsep yang menyeluruh, hukum syaraknya, GMP-nya, GSP-nya, sainsnya, semuanya terangkum dalam hal ini, termasuk juga good etika yang baik. Jadi kenapa dalam Islam ni mementingkan aspek sembelihan? Baik. Kalau kita lihat Allah menciptakan apa jua pemakhluk yang Allah berikan kepada kita ni, asasnya semuanya halal, melainkan ada perkara yang Allah telah jelaskan ianya adalah haram. Saya memetik dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang mana Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmu khinzir." Allah mengharamkan kata kita makan yang pertama bangkai, darah dan juga daging babi. Tapi saya nak ambil fokus bagaimana yang Mawi tanyakan tentang bangkai dan juga dikaitkan dengan bab sembelihan. So dalam hal ini haiwan dia ada dua, haiwan darat dan juga haiwan dalam air. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dia ada haiwan dua alam. So kita fokus kepada haiwan di atas darat, maka semua haiwan yang di atas darat yang dihalalkan wajib disembelih. Maka sembelih ni putus halkum dan juga urat maritnya, juga dua urat darah. Di sebelah kita ni adalah depan ni halkum, dan juga di belakang halkum ni adalah saluran yang disebut sebagai saluran pemakanan. Halkum adalah pernafasan. Di sebelah kanan dan sebelah kiri ni ada dua urat darah. Maka ikut standard halal Malaysia, kita kata keempat-empat urat ni diberikan. Sebab apa? Sebab kajian telah dibuat, sembelihan Islam lah yang paling ihsan, yang paling welfare sekali kepada haiwan. Sebabnya tidak merasa kesakitan, berbeza dengan sembelihan-sembelihan orang Islam yang lain. So bila diputuskan urat ini, bermakna dia putusnya urat yang membawa isyarat daripada jantung ke otak, otak ke jantung. Bermakna otak dah tak rasa lagi akan kesakitan. Itu satu. Yang keduanya, bila kita sembelih ini, dia darah akan keluar habis. Darah akan keluar habis. Maka darah akan keluar habis, darah akan keluar dengan kuman-kuman bakteria-bakteria yang ada dalam darah. Termasuklah darah ni dikaitkan dengan sifat. Maka kalau kita sembelih, darah keluar, darah itu akan membawa sifat-sifat. Contoh, kalau kita sembelih kambing, dia akan keluar sifat-sifat kekambingan itu. Kalau kita makan haiwan yang tidak disembelih, darah tak keluar, bermakna kita akan makan daging, kita akan makan darah, kita akan makan kuman, kita akan makan sifat-sifat kekambingan yang ada dalam haiwan. Inilah yang disebutkan transfer genetik. Bermakna manusia akan mewarisi sifat-sifat haiwan. Kambing. Masya Allah. Dia dengar macam kelakar tapi betul loh sifatnya. Tapi first time saya dengar ni. Inilah yang kata hikmahnya bila Islam kata sembelih kena keluar sifat-sifat ini. Hakikatnya hari ni kita lihat bahawa akhlak-akhlak anak-anak muda kita ke akhlak insan hari ni kadang-kadang dia lebih daripada haiwan. Sebab inilah transfer genetik. Dia boleh transfer genetik gen ke atas manusia. Sebab itu Islam sangat-sangat mementingkan cari yang bersih, yang ikut hukum syarak ni. Berbeza dengan haiwan dalam air. Maka kita ambil pandangan dalam mazhab
Syafi'i, apa jua kita ambil kaedah Anas dan juga Babi, ambil kaedah apa jua pun yang hidup dalam air. Semua boleh makan. Semua boleh. Okey. Semua boleh makan. Baik. Melainkan yang beracun, yang bertoksik. Okey. Contoh ikan buntal, ikan buntal yang ada racun, maka haram makan itu. Kalau ada siapa yang boleh buang racunnya, maka boleh. So ikan tak boleh. Ikan tidak perlu sembelih. Okey. Maksudnya walaupun dia bangkai, Nabi sebutkan 2 bangkai yang boleh makan, bangkai ikan juga bangkai belalang ni. Dan juga kalau kita lihat bahawa orang yang makan minyak ikan kan, fish oil ni yang nak sihat sebagainya, dia akan ambil ikan-ikan yang macam ikan salmon, ikan tuna, ikan yang besar-besar, dia akan rebus banyak-banyak, tak sembelih pun ikan ni. Tak sembelih. Dia akan campurkan semua, grind, proses, akhirnya menjadi minyak ikan. So fatwa hukum syarak Malaysia membenarkan, walaupun dalam kita lihat dia tak campur dengan darah, campur dengan semua, tapi proses ini maka hukumnya dah diharuskan. So kita tak perlu sembelih untuk haiwan dalam air. Termasuk apa jua pun yang hidup dalam air. Termasuk ikan duyung pun, kalau ada ikan duyung, boleh makan ikan duyung. Kalau ada lah. Kalau ada lah. Cuma mari kena nak tengok makan yang atas ke makan yang bawah, wallahualam lah. Tapi hukumnya harus, sebab dia hidup dalam air. Okey, Ustaz. Saya ada nak tambah tu lah. Contohlah, saya lagi ternak ikan. Ikan yang di air kan. So, tapi kita bagi makanan yang maksudnya makanan yang tak halal kepada ikan. So macam mana hukum kita makan ikan tu? Betul lah kan? Ini kalau kata ikan ini ikan yang dibela Mawi ikan yang kita bela. Bukan ikan yang lepas dalam lautan. Ikan kolam lah. Ikan kolam. Okey. Ikan kolam. Kalau ikan yang dibela, ikan keli ke, ikan patin ke, ikan talepia yang kita bela, kemudian kita ikan benda yang najis, termasuklah khusus ayam yang tak sembelih, ayam yang tak sembelih ni. Ni kes ni memang banyak. Ada. Betul. Saya memang banyak Mawi bila Mawi sebutkan yang begitu, saya ingatlah kes-kes yang juga saya handle dulu. Jika diberikan setiap hari berterusan, maka ikan keli, ikan patin ni adalah haram untuk kita nak makan. Yang disebut sebagai haiwan jallalah. Haiwan jallalah. Sebab Nabi sebut, Naha Rasulullah SAW ini akal jallalah wa albaniha. Rasulullah menegah kita makan haiwan jallalah, termasuk susunya pun. Sebab bila Zayan Halal Kitchen ni, kan, kalau kita tengok dapur-dapur kitchen yang western kitchen, mereka ni ada buat steak. Dia orang yang golongan-golongan kluster VVIP ni, dia memang lah di steak. Memang dia akan kepegang steak. So ada steak wagyu tau. Pernah wagyu? Wagyu ni asal dia lembu ini diberikan setiap pagi dengan minum sake. Arak Jepun. Arak Jepun. Kemudian diurutnya lembu itu, kemudian dipendengarkan dengan lagu-lagu yang sentimental macam serius. So lembu ni haram. Allah, tak boleh makan lembu wagyu ini. So kalau sesiapa yang nak makan lembu wagyu, berhati-hati proses makanan yang diberikan kepada lembu ni. Sebab tu Malaysia baru 2-3 tahun saja kita benarkan import lembu wagyu daripada Jepun. Sebelum tu memang tak boleh masuk. Sebab isu ni lah. Bila Mawi tanyakan soalan itu, memang soalan yang sangat bagus untuk para pendengar mengetahui bagaimana proses konsep halalan thayyiban ini bermula daripada farm, bermula daripada ladang, bermula daripada makanan itu. Jadi dalam hal ini nak kena ambil tahulah kalau makanan-makanan yang campurkan dengan sumber najis ini. Dia akan menyebabkan juga makanan kita ni akan jadi haram. Jadi haiwan ini bukan hanya bab sembelih saja yang akan menyebabkan haram, termasuk juga makanan. Tetapi fokus kita kepada haiwan yang dibela.
Baru tanya kalau dia masuk kedai ni, dia ada jual barang-barang yang halal lah, maksudnya macam makanan lah, makanan halal. Kan makanan halal lah kan. Makanan halal. Tetapi dalam masa yang sama, kedai itu juga ada menjual barang-barangan yang tidak halal, makanan yang tidak halal. Apa hukum Ustaz? Dalam hal ini Islam bukan hanya melihat dari sudut makanan bahan-bahan saja, tapi Islam juga ada juga keadaan-keadaan yang kaedah dia apa juga yang membawa kepada benda yang haram. Disebut sebagai rantaian perkara yang haram ya. Baik, yang Ana sebut dan juga yang Mawi sebut tadi adalah tentang arak tentang arak. Memang kalau kita lihat kedai-kedai, saya ambil contohlah kedai-kedai steak, kita lihat bahawa dia akan tulis daging halal. Dia akan tulis daging kami halal sebab semua daging import halal, no problem. Semua daging import adalah halal. Tetapi dalam masa yang sama juga dia akan serve arak dalam tu. Kedai Betul. Baik. So, dalam sudut pensajian halal memang kami tidak akan beri kasih halal kepada permis restoran yang ada menjual arak. Satu. Itu satu. Memang kita tak akan beri kasih halal. Yang keduanya, orang Islam tidak boleh masuk. Sebab apa juga yang berhubung kait dengan arak, dosanya sama seperti arak. Inilah yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, la'ana Nabi SAW fil khamri asyara. Nabi melaknat ada 10 golongan orang yang terlibat dengan arak ni. Asiraha wa mu'tasiraha, orang yang perah arak minta diperahkan, wahamilah orang yang membawanya, wasyaribah orang yang meminumnya, orang yang menyokongnya termasuk juga. Orang yang menyokong. Apa juga pun yang benda yang haram, termasuk juga arak ini, maka hukumnya adalah haram. Haram. Ya? Haram. Termasuk jugalah kita mempromosikan perkara-perkara yang haram ini. Saya teringat satu tempat mana yang kata macam-macam pub bistro ya. Yang orang juga buat macam baju, souvenir, mark sebagainya. Jadi ada juga orang-orang kita, Islam kita ni bila keluar negara dia dah branding, dia nak beli yang branding ini. Faham. Betul Ustaz. Faham dia beli branding ini, dia pakai dengan bangganya. Sedangkan dia tengah mempromosikan benda yang haram. Baik. So dalam hal ini, dalam kitab Halal wa Haram karangan Dr. Yusuf Qadawi, dalam bab arak ini memang jelas disebutkan perkara-perkara yang berkaitan rantaian arak ini memang tidak dibenarkan. Itu kaedah dalam prinsip halal wa haram di Islam. Okey. Kecuali dalam keadaan yang terpaksa, yang darurat, yang tiada rela hati kita, itu lain cerita. Okey. Okey Ustaz. Dapat arak. Baik, saya faham daripada Ustaz ni cerita ni daripada segi restoran. Okey, contoh macam dululah saya duduk kat UK pun ada je setengah kedai tu kan. Dia jual makanan tu halal. Owned by a Muslim lah. Tapi biasalah dia duduk negara orang, dia jual agak benda-benda yang tak halal kan. Okey, tapi sekarang Ustaz, persoalan saya, kalau dia pergi supermarket yang biasa, memang jual makanan yang halal dan makanan yang haram, cuma makanan haram tu dia macam tempat dia tersendiri lah. Maknanya dia tak campur sekali. Macam mana Ustaz? Baik, itulah juga yang pihak JAKIM, pihak yang berautoriti bersama dengan pasaraya-pasaraya ini, kita tidak menghalang untuk dia nak menjual benda-benda yang haram, arak, daging babi sebagainya, tapi mesti di tempat yang khas, tempat yang lain, dilabelkan, ditandakan, dan juga orang bukan Islam yang terlibat dalam tu. Ya, betul. So orang Islam tidak boleh terlibat sebagai cashier, sebagai apa, juga yang menguruskan. So dalam hal ini kalau kita nak masuk, kita belilah benda yang lain, jangan pula pergi beli yang tu. Ya, betul. Kan? Sebab ada banyak pilihan yang lain. Yang tu Pak Puan tu dimaafkan. Masya-Allah. Tengok hasil usaha JAKIM sini bagus ni. Alright, nanti. Okey Ustaz, last lah Ustaz. Ustaz beri nasihat sikitlah Ustaz. Kita tahu pada orang ramai berapa pentingnya sebenarnya dalam kehidupan kita ni aspek halal ni Ustaz. Last. Saya ingat satu sabda Rasulullah SAW yang daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW,
innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi sebutkan sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Hari ini semua orang tahu tentang babi itu haram, arak itu haram, semua orang tahu. Itu semua orang tahu. Tetapi adakah orang tahu bahawa seekor babi ini boleh dihasilkan 185 produk daripada seekor babi? Itu dia. Saya tak pasti, Ana dan Yak Mawi, penonton kita ni lebih tak daripada 185 pendengar kita ni? Lebih tak? Lebih. Kalau kurang daripada 185, malu kita. So, apa yang saya nak highlightkan bahawa banyak kegunaannya yang orang tak tahu. Sebab itu Nabi sebutkan wabainahuma, di antara yang halal yang haram banyak perkara-perkara yang syubhat, yang was-was, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai orang yang tak tahu. Nabi dah ingatkan dah pun lama. Hari ini kita makan makanan hari ini tak sama seperti Anas hidup, Mawi hidup yang zaman-zaman 70-an, zaman-zaman 60-an, 50-an, juga 70-an dulu kan. 80-an lain. Makanan hari ni orang dah suka makanan yang hipster, yang rare, yang lain. Makanan-makanan hari ni dah banyak makanan yang palsu, disebut sebagai makanan yang palsu, yang flavor, pandan flavor, chicken flavor, beef flavor, semua bahan-bahan kimia saja. Termasuk pork flavor, rasa babi. Ada juga Tapi hari ni orang dah buat. Orang dah bercakap tentang meat without animal, daging tanpa haiwan. Daging tapi bukan haiwan. Itu belum soal kata emulsifier, stabilizer, color, gelatin, animal fat. Yang hari ni banyak bahan-bahan tambah yang kita tak tahu. Dari mana? Yang sumbernya. Dan juga banyak yang palsu lah. Bukan setakat makanan palsu, Awi, Anas. Orang palsu sekarang. Orang makanan. Palsu ada. So saya tak pasti sama ada yang dengan yang original ataupun tidak. Saya cuma harapkan semuanya yang original lah. Right? Apa yang saya nak highlightkan hari ini adalah tentang bagaimana kita perlu caknakan, perlu perhatikan apa yang kita makan, sebab zaman telah berubah, teknologi telah berubah, sumbernya itulah telah berubah. Jadi penting sangat kita mencari produk yang ada logo halal. Penting sangat. Sebab banyak produk yang import yang menggunakan gelatin yang ambil daripada sumber babi yang cukup banyak. Orang kita akan pilih yang sedap, yang lazat dulu. Yang lazat tak semestinya berzat. Yang berzat juga tak semestinya berkat. So kita kena cari yang berkat yang berasaskan pada logo halal ni. Sebabnya itulah disunatkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bila dah nak baca doa makan ni, maknanya nak habis kan ni? Nak makan ni. So diminta supaya memberkati makanan dan juga diminta jauhkan daripada api. Maknanya makanan dengan api ni dekat. Silap makan masuk api neraka. Silap makan masuk api neraka. So kita lepas makan yang duk cari api ni, ya. Yang lepas makan duk cari api. Sebaik saya dah berhenti. Sebaik saya dah berhenti Ustaz. 10 tahun dah. Alhamdulillah. Kenapa? Dapat. Mawi, Nas boleh. Nak isap okok tu boleh. Cuma saya minta carilah rokok yang ada logo halal. Tu je lah. sangat. Carilah sampai dapat. Masya-Allah. Kalau tak ada. Jadi itulah yang kata bahawa halal sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk kosmetik, pharmaceutical. Banyak lagi lah yang kita nak boleh bincang dalam bab halal. Okey. Alhamdulillah. Best. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi baik Ustaz, alhamdulillah sikit sebanyak dapat bagi pencerahan kat kita, dan semoga hidup kita ni ni Lana kita kena tak diberkati tu satu. Kita kena pentingkan dalam pemakanan yang halal lah. Betul lah. Kenalah gaya hidup tu yang kita kena amalkan lah. So terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.